Antara persoalangan lelaki, belenggu lelaki ataupun belenggu campuran, demikian congakan pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BM Wong Chun Han mengenai acara mana jadi penyumbang pingat buat kontingen negara sekaligus saut cabaran Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican. Bekas naib juara dunia 2003 itu juga langsung tidak goyang dengan persiapan lawan yang dilihat begitu agresif menuju 10 hari sahaja lagi sebelum Olimpik bermula. Laporan Adam Zamri. Kita ada lima departmen yang akan bertarung, akan bersaing. Lebih peluang lah bagi saya pada perseorangan lelaki, pergu campuran dan pergu lelaki lah. Ya, jadi antara ini tiga saya percaya kita mempunyai peluang untuk bersaing untuk pingat lah. Ya, itu. Kalau cakap nak spesifik mana satu, saya rasa not fair lah kepada departmen yang lain sebab saya rasa rata-rata mempunyai peluang yang cukup fair untuk bersaing lah, untuk pingat ini. Jadi saya tetap percaya antara ini tiga memang kita berpeluang. Skuad negara akan berangkat ke Tokyo 17 Julai ini enggan ambil risiko mengikut jejak langkah Indonesia yang sudah pun berada di sana dan melakukan persediaan menagih khidmat beberapa pemain di klub Jepun untuk menjadi rakan pelatih. Chung Han akui dari satu aspek ia beri kelebihan buat Indonesia, namun Malaysia enggan ambil risiko dalam keadaan pandemik yang masih menghantui dunia untuk menjaga keselamatan barisan atlet. Chung Han juga turut ambil maklum skuad China dibantu legenda Fu Haifeng sebagai dalam siri akhir kem latihan pusat mereka. Namun tegaskan, tiada apa yang perlu dirisaukan kerana Malaysia turut punyai kekuatan tersendiri. Legenda ini memang boleh memberi input dari segi pengalaman, persiapan, pengendalian tension dari segi mental. Itu boleh memberi bantuan dan juga sama ada dari persiapan latihan dengan program yang tertentu. Tapi untuk match temperament, rasa feelingnya macam mana untuk mengendalikan pertandingan, memang masih ada gapnya kalau berbanding dengan latihan. Dan ini bukan saja berlaku di atas pemain Cina, saya percaya juga berlaku ke atas pemain-pemain di seluruh dunia dan termasuk pemain Malaysia juga. Ya, memang ada sparring partner yang dibawa seperti dari bergulu lelaki, ya. Mungkin ada beberapa lagi, tapi macam mana pun saya percaya persiapan itu di tanah air sendiri itu akanlah menjadi yang terbaik lah rasanya kerana full facilities yang ada, pemain-pemain sparring yang lebih banyak, itu memang apa yang kita sedia ada lah, dan juga risiko exposure kepada peluang kena COVID itu juga kita cuba elakkan juga. Jadi memang ada kebaikan dan kekurangannya lah bagi saya setiap decision. Adam, hai. Ya. Okey. Adam, saya sebenarnya suka dengan ketenangan dan juga keyakinan dilontarkan oleh Wong Chun Han kan. Tapi Indonesia pergi lebih awal ke Jepun dan sparring serta berlatih di situ. Saya lihat ya, itu satu kelebihan dan kenapa kita tidak ikut langkah sama? Seperti yang saya nyatakan dalam laporan sebentar tadi, ketika ini kita perlu sedar yang pandemik COVID-19 masih lagi berleluasa, terutamanya di Jepun. Kerajaan mereka sendiri mengetatkan, membuat perintah. Tapi Adam, kes di Malaysia sebenarnya lagi tinggi daripada di Jepun. Sewaktu Jepun letak state of emergency, mereka di Tokyo hanya ada 846 kes. So bukan nak cakap apa kalau kita nak cakap pasal COVID lah. Tapi please continue. Okey, baik. Saya akan teruskan. Yeah. Kita perlu sedar, untuk Malaysia, mereka berada dalam gelembung mereka sendiri, iaitu di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara. Tiada orang luar boleh masuk, orang dalam di dalam itu juga tidak boleh keluar. Jadi dari satu aspek, mereka sudah pasti terjamin terhindar daripada wabak COVID-19.
seandainya mereka ke Jepun lebih awal mengikuti perancangan pasukan-pasukan lain seperti Indonesia yang dilaporkan, ada risiko itu. Kita harus sedar Malaysia hanya mempunyai satu wakil dalam setiap acara berbanding Indonesia yang mempunyai, misalnya dalam men singles mereka mempunyai 2 wakil, Anthony Sinisuka Ginting dan juga Jonathan Christie. Harapan mereka dalam acara bergu, mereka punya 2 wakil. Kita Malaysia, setiap satu wakil ada satu. Seandainya, saya tidak minta, kalau kata kita ikut pergi sana, salah satu dijangkiti, nescaya satu camp badminton terpaksa di kuarantin, ataupun paling buruk mungkin pemain itu tidak dibenarkan beraksi. Jadi saya kira perancangan BM, perancangan KPS, perancangan MSN tidak ikut, tidak hantar adalah lebih baik kerana macam Chung Han katakan, persediaan di Malaysia adalah lebih baik, kita dapat menumpukan segala aspek dan sebenarnya kita ada fasiliti yang terbaik di Akademi Badminton Malaysia. Tapi macam tak cukup agresif berbanding dengan 2 negara lain. Baik, sebagaimana yang dilaporkan, bagaimana misterinya pasukan China yang tidak sertai lebih 16 bulan di peringkat antarabangsa, kita tidak tahu. Malaysia mempunyai rahsia tersendiri. Rahsia pun, nama pun rahsia, tidak didedahkan. Jadi saya pasti Malaysia sudah tahu, sudah persiapkan yang terbaik kerana ini bukan Asian Games, ini bukan SEA Games, ini peringkat tertinggi, terbesar. Saya kira Persatuan Badminton Malaysia, Barisan Kejuratan Negara sudah tahu apa yang perlu diterapkan, apa yang perlu dipersiapkan. Malahan kita juga mempunyai pakar-pakar yang terbaik yang akan membantu Kamp Badminton Negara. Baik, alasan saya boleh terima, Adam, Puan Hati. Dalam laporan Adam tadi ada menyebut tentang kehadiran pemain legenda untuk KM China, Fu Haifeng. Dia menang gold medal di Rio, menang gold medal di London, ada 4 kejuaraan dunia pingat emas miliknya. Dan ini satu usaha yang baik. Diakui juga oleh Wong Chun Han. Legenda ini boleh membantu pemain-pemain. Kita siapa yang kita ada untuk menjadi legenda kepada pemain di Tokyo? Akhbar. Takkan lupa. Baru 24 jam. Semalam baru dilaporkan. Datuk Lee Chong Wei sendiri yang akan turun padang. Datuk Lee Chong Wei sendiri yang akan salurkan segala maklumat risikan peribadi Datuk Lee Chong Wei kepada Kamp Badminton Negara, terutamanya Lee Zijia. Jadi saya kira Datuk Lee Chong Wei, kita tahu, seorang legenda. Itu belum termasuk barisan kejuratan negara. Kita jangan terlalu pandang negara lain, kita tumpu kepada negara kita. Di belakang Zijia ada Hendrawan, bekas juara dunia, pernah beraksi di Olimpik, memacu Datuk Lee Chong Wei untuk edisi Olimpik sebelum ini. Itu Lee Zijia. Bagaimana pula dengan Flandy Limpele yang dipetugaskan dalam men's double, merupakan pemenang pingat gangsa Athens 2004. Kita ada Chin Yi Hui yang pernah berganding dengan Wong Pei-Ti sebelum ini di pentas Olimpik. Kita untuk acara mixed doubles bagi Peng Sun dan Lu Ying. Jadi saya kira kita ada barisan kejuratan yang cukup ampuh. Begitu juga dengan pandangan-pandangan bekas-bekas pemain negara, mungkin itu akan dijadikan input. Jadi saya kira kita sebenarnya ada sokongan struktur kejuratan yang baik yang akan boleh membantu pemain-pemain negara, meskipun kebanyakan pemain negara ini akan membuat penampilan sulung. Jadi hanya mungkin China itu boleh dianggap sebagai satu tradisi kerana kita tahu mereka perlu pulihkan semula reputasi mereka selepas tidak begitu cemerlang, boleh dikatakan tidak begitu cemerlang di Rio. Hanya tidak silap saya sasaran mereka tidak capai di badminton. Jadi saya kira mereka perlu bekerja keras. Malaysia juga tidak kurang hebatnya. Kita nak memburu pingat emas pertama, kita perlu percaya yang ini kita boleh lakukan dengan apa yang kita ada. So Adam setuju dengan apa yang Chung Han kata, kita jangan goyang. Kita jangan goyang dengan aggressiveness of China dan juga Indonesia dalam persiapan menjelang Olimpik ni. Ya, betul, kerana sudah pasti ini Olimpik. Setiap negara mahu melakukan yang terbaik, yang berhabis-habisan. Jadi kalau kita tengok orang lain, janganlah kita rasa goyang. Kita perlu yakin dengan kemampuan, dengan persiapan diri kita, kerana kita mempunyai fasiliti terbaik, kita mempunyai struktur kejuratan terbaik, kita mempunyai segalanya sokongan sains sukan yang terbaik. Yang membezakan nanti, yang menjadi pemisah adalah bagaimana pemain itu turun ke gelanggang, mencurahkan balik, mengeluarkan balik apa yang telah diajar jurulatih. Itu
akan menjadi pemisah bagaimana kekuatan mental pemain-pemain ini menghadapi segala cabaran di Olimpik nanti. Baik, Adam, 2-3 hari saja untuk menguji gelanggang. Cukup masa yang ada? Apa pula tidak cukup, sebelum ni pun macam itu. Baik, saya tahu kegusaran kerana kita melihat Indonesia sudah sampai awal, mereka sudah tiba di Kumamoto, akan ada sparring partner, mereka juga bawa pemain-pemain sokongan seperti Fajar Alfian juga walaupun tidak bermain di Olimpik, dibawa bersama, begitu juga dengan pemain-pemain lain. Namun harus diingat, setiap kali kejohanan, pemain-pemain ini hanya diberikan saya tidak silap saya 1 jam sehari untuk menguji gelanggang. Ini standard. Ini adalah standard setiap mana kejohanan bermula. Jadi di situlah mereka akan menguji permukaan gelanggang, melihat bagaimana drafting ataupun hala tuju bagaimana angin bergerak, bagaimana hala tuju shuttlecock itu bergerak. Jadi perkara-perkara ini akan diambil peranan ketika menguji gelanggang. Saya kira 2-3 hari cukup. Kerana mereka sudah bersedia di tanah air melakukan segala strategi. Di sana hanya the final touch yang akan menjadi pelengkap untuk mereka memulakan cabaran di Tokyo nanti. Dah, itu je. Nak tambah lagi? Tak ada, Adam? Saya menantikan segala soalan ataupun persoalan tak ada yang soalan menjadi dah, tak ada. Okey, minda anda. kita juga setuju dengan Adam dan kita yakinlah ya pemain-pemain negara akan mampu cemerlang di Tokyo nanti. InsyaAllah. Terima kasih, Adam. Terima kasih. Sama-sama.